Sekarang ni pukul 3.42 petang, hari Jumaat 21 Julai. Kita berada di Johor Bahru, sempena perlawanan final Piala FA yang akan berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim esok. Dan kita sehari sebelum perlawanan ni. Dan kita berada di sini untuk menjalankan kerja, untuk menikmati bola sepak. But di sebalik ke semua keterujaan untuk kita berada di sini, masih lagi ada sedikit rasa ketidaksedapan hati. I don't know if that's a word, but rasa tak sedap sedikit deep down inside, kerana hanya 3 hari lepas kita kehilangan seorang ikon bola sepak. Kita kehilangan Coach B Satyanathan. Dan aku sempat pergi ke rumah dia just sehari sebelum funeral dia berlangsung. Dan even kat sana pun hang boleh nampak individu-individu yang datang ke rumah dia untuk memberikan penghormatan terakhir. Dan dah 2 hari dah selepas aku pergi ke rumah dia, dan dia proses funeral dia pun telah pun settle. Tapi there's still something yang sangat unsettling tentang kehilangan Coach B Satyanathan ni. Aku tak tahu macam mana nak mengungkapkan perasaan aku ke dalam kata-kata pada ketika ini. Masa aku dapat berita tu, aku tak berada di Kuala Lumpur, balik kampung untuk juga memberikan penghormatan terakhir kepada salah seorang ahli keluarga yang juga meninggalkan kami di umur yang lebih kurang sebaya dengan mendiang Coach B Satyanathan juga, atas penyakit yang sama, kanser. Jadi aku anggap perpisahan peribadi aku dengan Coach B Satyanathan adalah satu perpisahan tanpa tangisan lah. Sebab aku tak berada di sini dan aku hanya boleh menangisi daripada jauh. Tapi itu semua datang dengan satu kejutan yang aku jarang-jarang sekali rasa dalam kehidupan. Macam inilah, kita dah hidup 30 tahun, Kish. Kita dah lalui banyak tragedi kematian, sama ada orang yang dekat dengan kita ataupun orang yang tak terlalu dekat tapi kita faham kenapa orang menyayangi dia. Dan Coach B Satyanathan melihat kepada semua foto-foto yang beredar di grup-grup WhatsApp kita ada banyak grup WhatsApp bola kan. Di grup-grup WhatsApp kita dan juga di media-media digital, aku sampai dah tak boleh nak tengok sebab sedih. Tapi Kish, aku dapat rasakan yang Coach B Satyanathan sebagai seorang individu yang aku anggap sangat baik hati, berada di tempat yang lebih baik ketika ini. Dan kita harap-harapnya begitulah kan. Cuma beberapa bulan yang lalu, aku nak flashback sikit kepada beberapa bulan yang lalu di mana kita menemu ramah beliau di rumah beliau. The fact that beliau sebagai seorang coach yang berpengalaman, yang sudah mengecapi pelbagai kejayaan besar dalam kerjaya dia, welcome us, menerima kita sebagai tamu dengan sangat baik hati, dengan sangat terbuka. Itu menjadi satu memori yang bermain berulang-ulang kali setiap kali aku ingat mendiang selepas aku dapat berita kematian dia, Kish. Jadi aku tak mahulah katakan kita beruntung untuk spend 2 hours with him. Tapi sebenarnya kan, Faiz, kita beruntung. Tapi itu kenyataan dia. Kita sangat-sangat beruntung kerana temu ramah yang kita buat itu akan dijadikan sebagai satu titik jurnal kepada semua, mungkin pada masa kini dan pada masa yang akan datang, untuk mengenali, ada legenda bola sepak Malaysia yang bernama Coach B Satyanathan. Macam mana orang dia? Apa thought process dia? Apa falsafah dia? Apa mentality dia? Aku harap orang boleh tengok from years from now pun orang boleh tune in dekat Bola Itu Live episode tersebut dan boleh mengenali sedikit sebanyak kepada siapa yang di masa depan yang tak berkesempatan untuk mengenali Coach B Satyanathan. Bila aku memikirkan Coach B Satyanathan ni, aku akan mengingati dia daripada 3 sudut pandangan. Yang pertama adalah dari sudut pandangan karakter dia yang sangat kuat, yang tidak pernah menakuti sesiapa,
yang tidak pernah takut daripada mengeluarkan suara, mengeluarkan pandangan-pandangan biarpun pandangan-pandangan itu bercanggah dengan persepsi umum ataupun pandangan tersebut adalah sesuatu yang akan tidak suka didengari oleh orang ramai, tapi dia tetap akan berani. Dan kadang-kadang benda tu adalah untuk membantu orang-orang yang bekerja dengan dia. Sebagai contoh, kalau hang tengok jumlah pemain yang keluar di media sosial dan tiba ke rumah dia untuk memberikan penghormatan terakhir tempoh hari, luar biasa. Kerana kesemua mereka berkata sesuatu yang sama. Kesemua mereka dalam diorang punya tweet ke, dalam diorang punya Instagram caption ke, memberikan penghormatan dengan cara tersendiri, tetapi isinya akan ada satu tema yang sama. B. Satyanathan adalah seorang players coach, seorang jurulatih yang mementingkan kebajikan pemain dia, dan dia akan berani lawan dengan sesiapa sahaja asalkan kebajikan bermain terjaga. Dan aku rasa itu adalah karakter yang aku akan ingati sampai bila-bila. Yang kedua tentang B. Satyanathan yang aku akan ingati adalah cinta dia terhadap bola sepak. Maksud aku adalah, even bila Coach B. Satyanathan tidak melatih bola sepak, dia sangat obses dengan bola sepak. Dan aku ingat lagi masa kita pergi ke rumah dia untuk merakam episod Bola Itu Live, ini adalah conversation yang aku takkan lupa. Di mana penghujung tu dia tanya kita, kita tanya dia, Coach, waktu recovery Coach banyak buat apa untuk menghabiskan masa? Jawapan dia adalah, saya banyak menonton perlawanan-perlawanan pasukan di Eropah dan saya jatuh cinta dengan Napoli. Dan dia pandang kita, dia tanya, cuba teka siapa player kegemaran Napoli saya. Aku ingat lagi, hang sebut Victor Osimhen. Dia kata tak. Aku sebut Kvaratskhelia. Dia kata tak. Dia kata pemain yang saya gemar adalah Stanislav Lobotka di bahagian tengah Napoli. Lobotka. Kerana sesiapa yang memerhatikan Lobotka dengan rapat akan tahu bahawa dia adalah individu yang menjadi enjin utama pasukan, yang paling underrated. Kat situ saja hang boleh faham betapa banyak cinta yang dia ada terhadap bola sepak, dan bagaimana dia walaupun dia tidak melatih, tapi dia masih lagi mendalami ilmu-ilmu bola sepak, kan. And the last thing yang aku akan ingat tentang Coach B. Satyanathan adalah karakter dia sebagai seorang manusia. Kita dah nampak sebagai seorang jurulatih, kita dah nampak sebagai seorang peminat bola sepak, tetapi karakter dia sebagai seorang manusia, aku tak nak menceritakan ramai kisah-kisah yang kita pernah dengar, tetapi sesiapa saja yang pernah bekerja dengan Coach B. Satyanathan akan tahu dia adalah seorang manusia yang tak ada ego, yang tak pernah memandang rendah sesiapa saja yang berkenalan dengan dia, dia akan datang approach kau untuk cakap hello dulu. Dia takkan tunggu kau pergi kat dia. Dia yang akan tegur. Tak payah tunggu orang lain tegur. Yang membuatkan kita terkejut juga sebab kita ingatkan ketika membesar, kita ingatkan Coach B. Satyanathan ni seorang yang garang, seorang yang sukar untuk didekati. Betul. Dan yang aku paling takkan lupa, antara perkara yang aku paling suka tentang Coach B. Satyanathan adalah dia selalu menghantar message melalui WhatsApp untuk memberikan komen dan feedback tentang rancangan-rancangan yang aku buat. Contoh, kalau aku buat sesebuah show, dia akan hantar feedback, cakap, okay, aku setuju dengan apa yang kau cakap kat sini, yang ni yang aku kurang setuju, yang tu aku setuju, good luck, improve this part, improve. Dia tak perlu buat benda tu. Dia tak perlu. Dia tak bertanggungjawab kepada aku. Dia tak perlu buang masa untuk kita. Dia tak perlu buang masa kita. Tapi dia buat atas dasar yang dia peduli. Right? Itu adalah karakter-karakter yang aku takkan lupakan tentang Coach B. Satyanathan. Kalau hang? Ketika kita di rumah dia, aku dapat satu info dulu bahawa ketika dia melatih ATM, jadi padang yang mereka gunakan untuk berlatih, tak silap aku pada masa tu di mana? Bukit Jelutong kan mana? Aku dah lupa. Salah satu camp askar lah yang digunakan padang untuk latihan. Padang itu diselenggara menggunakan duit poket Coach B. Satyanathan sendiri. So dia membayar beberapa groundsman. Tak silap aku 2 orang groundsman untuk menjaga padang ni, untuk menata padang ni supaya ketika mereka berlatih, mereka bermain di atas padang yang dalam kondisi baik. Okay. Aku tanya dia masa kita kat rumah dia, Coach, kenapa tak pakai je duit persatuan ke, duit kelab ke? Kenapa? I mean, why? Kenapa you kena bawa keluar duit daripada poket you sendiri?
Dan dia jawab intro kepada jawapan tu, salah satu benda yang aku akan rindu daripada Coach B. Satyanathan. Dia panggil aku Faiz, dia tak panggil aku Faiz. Faiz. So dia akan kata, you see Faiz, dia akan kata macam tu. Itu yang aku takkan dengar lah tu. So dia kata, you see Faiz, pihak klub takkan peduli dengan benda-benda yang macam ni kerana mereka tak faham. Dan dia tak salahkan pihak klub kalau tak faham juga, sebab mereka bukannya orang bola sepak. Orang bola sepak tu adalah dia. Dan kalau dia terus-terusan menggunakan dua orang ni untuk menyelenggara padang ni, dia dapat banyak benefit. Satu, dia dapat pemain-pemain dia dapat padang yang elok. Nombor dua, dia dapat membantu orang-orang ni daripada segi kewangan. And that's all that matters, kata dia. Daripada situ saja aku dah boleh belajar banyak benda tentang karakter dia. Coach B. Itu yang aku akan bawa dalam diri aku sampai bila-bila. One of the things yang paling underrated tentang Coach B. Satyanathan adalah juga impact dia terhadap community ataupun masyarakat India di Malaysia. Satu benda yang aku sedar ketika aku membesar adalah setiap community dalam konteks kenegaraan, setiap community memerlukan wira untuk mereka jadikan sebagai simbol ke arah untuk mereka jadikan sebagai simbol kejayaan, simbol apa yang boleh setiap individu daripada masyarakat tersebut capai sekiranya mereka meletakkan 100% usaha ke arah sesuatu perkara. Kan setiap komuniti memerlukan wira mereka. Macam contoh, aku ketika aku belajar di Miri dulu, aku pernah ke Bario, perkampungan Kelabit di Pergunungan Sarawak, dan di Bario itu wira mereka yang mereka pegang dan sanjungi sehingga sekarang adalah Datuk Idris Jala, dan dia menjadi ikon komuniti mereka. Jadi setiap anak muda Kelabit yang membesar di perkampungan, yang mungkin susah nak bayangkan hidup di luar perkampungan ini, ada penanda arasnya. Ada penanda aras dia. Penanda aras dia adalah Kadro Idris Jala boleh jadi apa yang dia jadi. Sesiapa saja daripada perkampungan Kelabit ini boleh mencapai kejayaan tersebut. Dan B. Satyanathan beroperasi sebagai penanda aras tersebut untuk komuniti bola sepak ataupun komuniti masyarakat India di Malaysia. Bahkan dia sendiri datang daripada estate background kan. Aku tahu estate tu adalah perkataan yang aku banyak baca kat Twitter, banyak dipolitikkan sejak kebelakangan ini, tapi aku ambil identiti tu. Ini realiti dia. Realiti dia. B. Satyanathan datang daripada area-area estate, dan cara dia memajukan diri sendiri, cara dia break the glass ceilings, mencapai perkara-perkara yang sebelum itu mungkin komuniti orang India susah nak imagine dia boleh capai, dan dia capai semua perkara tersebut. Dan untuk masyarakat India di Malaysia, whether hang follow bola sepak ataupun tak, tapi ramai yang akan kenal nama B. Satyanathan. It's that influential. Sebab dia bukan sekadar menjadi that football coach, tapi dia menjadi that Indian guy who became the national team coach. Kau faham tak? It's a simbol kebanggaan buat community. Dan I think that is one of the things yang aku berharap keluarga B. Satyanathan, aku nak tujukan message ni kepada keluarga Coach B. Satyanathan, terutamanya anak-anak dia. Aku harap bahawa mereka sedar betapa besar impact Coach B. Satyanathan terhadap masyarakat India di Malaysia. Huge impact. Dia menjadi penanda aras, dan setiap komuniti memerlukan penanda aras tersebut. And I'm just, macam cakap tadi Faiz, I'm just grateful yang dalam pengalaman kita yang pendek dalam dunia bola sepak, dalam dunia broadcasting ni, yang kita sempat menerima peluang untuk bersua muka dengan dia, untuk berbicara dengan dia, dan juga sempat untuk merakam satu episod perbincangan. Itu aku akan simpan dekat dengan hati aku sampai bila-bila, Faiz. Cara dia mengalu-alukan kita kat rumah dia. Kita datang, kita set up, kita shoot. Lepas shoot tu ada lagi sejam kita lepak dengan dia. Kalau hang ingat, dia bawa kita ke office peribadi dia, pejabat peribadi dia. Dan dalam pejabat peribadi dia tu ada banyak memorabilia, ada banyak gambar-gambar, ada banyak pingat-pingat. Dan dia, bayangkan ini Coach B. Satyanathan yang kick start the Malaysian Revolution Football ketika dia memenangi Pesta Bola Merdeka dulu. Sanggup untuk melayan dua orang jurnalis bola sepak hingusan macam kita ni selama berjam-jam, dan
explain satu persatu pada ketika itu dia buat apa dan di mana. Oh Faiz, time ni saya dekat Brazil, ambil coaching license ni. Oh time ni saya dekat England. You know England, masa tu saya tengok game Spurs dekat England. Ingat tak dia cerita kat kita? Yeah. So dia tak perlu pun buat semua tu untuk kita, tapi dia buat untuk kita. Dan aku dapat rasakan penghargaan yang sangat jujur dan tulus daripada dia untuk kita pada hari itu. Kita agak muda lah umur kita lah, 30, 31. Ada ketikanya kita akan rasa sangsi dengan kebolehan diri kita sendiri. Ada rasa ketikanya kita rasa kita ni tak cukup bagus untuk buat apa yang kita buat. Ada rasa ketikanya kita ni agak ragu-ragu dengan kebolehan kita sendiri. Kita ada imposter syndrome. Imposter syndrome. Tetapi dengan B. Satyanardan, dia fill the void. Cara dia bercakap, dia tak cakap kata Faiz you bagus, dia tak cakap macam tu. Tapi cara dia layan kita tu membuatkan aku rasa macam, oh okey, sebenarnya dia dah beri keyakinan kepada aku. Kau ingat tak dekat penghujung tu, lepas kita dah habis rakaman, dia mengatakan bahawa dia selalu menonton program kita dan dia mengatakan bahawa kita berada di landasan yang baik dan memiliki masa depan yang cerah. Aku pegang pada kata-kata tersebut kerana kata-kata tersebut datang daripada A, seorang manusia yang mencintakan bola sepak, B, seorang manusia yang takkan mengatakan sesuatu sekiranya dia tidak percaya terhadap perkara tersebut, dan juga C, kerana dia adalah seorang manusia yang memiliki karakter yang sungguh luar biasa. Jadi dalam perjalanan hidup aku selepas ini, perjalanan hidup Hang, perjalanan hidup kita secara duo dalam rancangan ini, tak kisahlah kita ke mana-mana, asalkan kita berpegang kepada kata-kata Coach B. Satyanardan, dia sentiasa akan bagi kita kepercayaan diri. Dia sentiasa akan bagi kita kepercayaan diri. Dan itu adalah sesuatu yang priceless. Tidak boleh kita letakkan harga ataupun nilai kepada perkara tersebut. Jadi ingin aku ucapkan sekali lagi, walaupun aku dah ucapkan sebelum ni, tetapi khusus untuk video kali ini, video tribute kita untuk mendiang Coach B. Satyanardan ni, secara jujurnya aku sangat beruntung kerana dapat call him friend walaupun tidak lama. Dan aku nak ucapkan setulus-tulus daripada hati aku, selamat jalan pada Coach B. Satyanardan dan terima kasih kerana sudah mewarnai kehidupan bola sepak aku selama ini.